Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam pertemuan, salam di alam maya, salam pencerahan. Saya mendoakan agar hari ini anda penuh dengan keceriaan walaupun suasana tidak begitu menyenangkan. Apa khabar saudara Mizi Aziz? Aziz, sihat? Saudara Mustafa Ilyas, saya mohon maaf pada Mizi. Waktu Allahyarhamah ibunya meninggal, tak sempat saya nak pergi. Saudara Lima Jacob, saudara Rosli Le, saudara SG Tan, how are you SG? I hope everything is okay. Tak apa, negara dalam keadaan okey, terkawal, jangan risau. Sama Samna, saudara Kopra Daro, saudara Zubaidi, Labu Labi. Saudara Nur Azwa, Rubidin. Lama kita tak berbicara, Abi ya. So saya mendoakan agar Ruby dan pasangannya sentiasa bahagia. Begitu juga dengan saudara Habizi Abdul Malik, saudara Kuzon, Alan Haji Din, saudara Zainal Muhammad Ali, Kazani, apa khabar saudara? Muhammad Radhi, Kamal Awang dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya akan santuni usai saya memberi pencerahan malam ini saudara ya. Baik. Malam ini saya mulakan dengan memberi laporan tentang kedudukan COVID-19 yang masih lagi melanda di seluruh negara kita. Mungkin hari ini mungkin ada kelegaan sedikit, tetapi masih lagi angkanya agak menggerunkan. Sebab semalam 20,889 warga kita yang dijangkiti ataupun yang disapa oleh virus corona. Tapi hari ini jumlahnya adalah 19,257, satu angka yang cukup mengerikan. Kerana hari ini sudah warga kita yang terkumpul yang dijangkiti oleh virus corona adalah 1,243,852 dengan mengundang kematian hari ini sahaja adalah 210 kematian. Jumlah keseluruhan kematian sudah 10,389. Kita nak tanyalah pada pimpinan negara, sampai bila lagi kah kita harus mengira mayat demi mayat kesan daripada serangan virus corona? Apakah tiada usaha lain yang boleh kita lakukan supaya serangan virus corona ini dapat kita putuskan? Apakah hanya sekadar dengan memberi vaksin sahaja? Kerana di Perlis hari ini tiba-tiba saudara Azmi, saya khawatirlah. Tiba-tiba saja Perlis hari ini mengungkapkan angka yang begitu tinggi. Semalam 9, hari ini 41 orang warga Perlis sudah pun dijangkiti oleh virus corona. Selama hari ini Perlis hanya angka 1, single digit. Tapi hari ini 41. Begitu juga di Kedah, berterusan meningkatnya. Semalam 1,371, hari ini 1,514. Di Pulau Pinang juga terus meningkat. Semalam 776, hari ini 959. Di Perak juga masih meningkat. Mungkinlah gamaknya Epid. Epid yuk labor. Jeritlah sikit. Sebab 624 semalam, hari ini 774, tinggi. 774 warga Perak yang dijangkiti oleh virus corona. Di Selangor ada kelegaan tetapi tinggi saudara. Itu daripada 8,792 disusut pun hanya 7,084. Dan di wilayah Persekutuan masih lagi berlegar pada angka 2,000. Semalam 2,483. Hari ini 2,450. Jumlah antara wilayah Persekutuan dengan Selangor, Lembah Kelang ini sudah pun mencecah pada angka 596,000. Lebih setengah juta warga Lembah Kelang yang dijangkiti oleh virus corona saudara. Begitu juga ini di Putrajaya ada sedikit susut. Semalam 122, hari ini 56. Negeri Sembilan pun ada sedikit susut tapi sedikit sangat. Sebab semalam 986, hari ini 884. Di Melaka turun daripada 491 pada 414. Tetapi ya, di Johor juga ada susut. Semalam 1,275, hari ini 1,182. Masih lagi 5 hari berturut-turut ribuan di Johor. Saudara, di Pahang terus meningkat balik. 3 hari, 4 hari berturut-turut, 3 hari berturut-turut Pahang meningkat daripada 426 4 hari dulu
Dia naik kepada 610, semalam 714, hari ini 930 warga Pahang yang dijangkiti oleh virus corona. Di Terengganu kekal 425, di Kelantan masih lagi 930, semalam 938. Satu angka yang tidak begitu menyenangkan kita. Ini di Kelantan. Di Sabah walaupun ada susut tapi sedikit sangat. Semalam 1291, hari ini 1255. Di Labuan susut, alhamdulillah. Cuma 2 orang saja yang dijangkiti, dilaporkan 2 orang saja di Labuan jangkiti oleh virus corona. Berusahalah kita supaya dapat kita kekalkan benda ini. Begitu juga di Sarawak ada sikit susut daripada 652 kepada 573. Itulah laporan yang sempat saya berikan tentang kedudukan COVID di seluruh negara, saudara. Dan untuk hari ini, saudara, untuk selama hari ini 7 Ogos, seminggu, awal bulan Ogos seminggu, bulan kemerdekaan, jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona mencatatkan sejumlah 130,580 orang. Belum sebulan lagi, saudara, baru seminggu. Sebab bulan lalu berapa 361, 293 kes. Bulan ini baru seminggu sudah 130,000. Tak tahulah berapa lagi akan datang. Sebab itu saya katakan, sampai bilakah warga harus diburu kengerian, ketakutan dengan wabak yang tak menentu, yang kita tak tahu di mana datangnya dia. Okey, varian-varian itu dan ini. Apa yang kita dengar, Ketua Pengarah masih lagi menyatakan anggaran mungkin. Sampai bila kita mau hidup dalam suasana yang anggaran dan mungkin? Saudara Mak Ismail, Saudara Mak Nur Ismail, Saudara Samsudin, Saudara Misnan Mazuki. Sampai bila? Jadi kita masuk tazkirah pendek. Saudara, tazkirah ini lelah yang disukai ataupun kepenatan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada 8 jenis. Iaitu pertamanya lelah seseorang yang mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi kalau kita mencari nafkah untuk keluarga kita, walaupun kita letih, walaupun kita penat, itu adalah lelah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, lelah yang berjihad di jalan Allah. Ketiga, lelah ataupun keletihan, kepayahan orang yang berdakwah dan menyeru kepada kebaikan. Keempat, lelah ataupun kepenatan orang yang belajar dan menuntut ilmu. 5, lelah orang yang mengurus keluarganya. 6, lelah orang yang beribadah dan beramal soleh. 7, lelahnya orang yang mengandung dan melahirkan serta menyusui bayi, itu isteri-isteri, suri rumah. Dan yang ke-8, lelah orang yang dalam kesusahan dan sakit. Inilah 8 jenis lelah yang sebenarnya disukai oleh Allah SWT. Kadang-kadang Allah menurunkan masalah pada kita ni, ada kebaikannya. Jadi semoga kita lelah dan kalau kita penat ini, ingatlah bahawa semua ini kita adalah hamba Allah. Dan segala-gala apa yang kita alami itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, saudara, ya. Mutiara kita malam ini, saudara, kebenaran itu perlu dipertahankan dalam hidup. Dan bila anda melakukannya, meskipun mengakibatkan anda dibuang jauh dari persahabatan, namun hal itu membuatkan anda wajar menerima mahkota Allah. Itu daripada seorang penyair Perancis, Horace Mann. Dia mengatakan bahawa kalau kebenaran itu perlu dipertahankan. Saudara Ari Warna, saudara MBK Rohana, saudara Azra, kebenaran perlu dipertahankan. Dan setiap kali anda mempertahankan kebenaran itu, maka setiap kali itulah anda memiliki mahkota kesayangan daripada Allah SWT. Ya, itu mutiara kita malam ini. Baik, saudara. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Kalau negara berbelanja tanpa had, negara akan bankrupt. Saudara Aisyara, kenapa notification lambat masuk? Untuk saudara di Instagram itu memang saya lewatkan sedikit, saudara, ya, sebab kerana Instagram dia waktu timingnya cuma 40 minit saja. Jadi saya masuk di peringkat mutiara kata, saya masuk Instagram. Cuma pencerahan tentang apa yang berlaku COVID-19 dan sebagainya itu di peringkat Facebook, saudara, ya. Tak maaf lah sebab
Ini yang saya dapatan saya, Saudara Muhammad Hashim, apa khabar Saudara Jamilah. Tapi kalau saudara kalau rasa dalam post Facebook tergendala, ada gangguan, lari pergi Instagram. Baik saudara. Saya ingin mengingatkan lagi, kalau ada orang berhubung dengan saudara, gunakan nama saya, sila delete. Jangan layan zaman sekarang. Tajuk pencerahan malam ini adalah kemunafikan dalam berpolitik. Kemunafikan dalam berpolitik. Baik, sebelum saya memberi pencerahan tentang kemunafikan politik ini, saudara, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Kata Pak Nazil, sakit bahu ditambah lelah, di sana sini ubat dicari. Sudah tahu perbuatan itu salah, alangkah murni menyusut jari. Jadi kalau kita rasa kita buat salah, adalah lebih baik kalau kita memohon maaf, menyusun jari. Itulah sifat yang mulia. Jangan kita nak menegakkan benang yang basah. Kemudian kata Pak Nazir lagi, naik perahu bersama ayah, bawa barangan, perahunya sengit. Sudah tahu, tubuh dah goyah, jangan berangan menongkat langit. Itu Pak Nazir memberi pesan pada kita. Ya, dia kata naik perahu bersama ayah, bawa barangan, perahunya sengit. Sudah tahu, tubuh dah goyah, jangan berangan menongkat langit. Sedar diri lah. Itu maksudnya saudara, ya. Terima kasih Pak Nazil, cantik culipan pantunnya dan cukup bernas isi kandungannya. Pak, saya juga ingin memberi peringatan kepada saudara, kalau saudara menyunting live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya, itu semua adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab kerana saya tidak mempunyai kemampuan untuk melihat semua itu. Dan kalau boleh saya mohonlah, saya bukan kata tak beri keizinan. Saya tahu ada teman-teman yang masuk dalam YouTube apa semua, mungkin ada bayaran dan sebagainya, nampak cari iklan dan sebagainya, boleh, tetapi jangan diculip 5 minit, 10 minit yang lari daripada maksud. Silalah daripada mula sampai akhir supaya dapat pendengar pencerahan yang jelas dan nyata. Kalau tak nanti boleh membawa maksud yang berbeza-beza saudara. Dan pencerahan saya ini adalah pencerahan politik. Dengan prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Barulah senang hidup kita ni saudara, ya. Sambil itu gunakanlah bahasa-bahasa yang indah, gunakanlah bahasa-bahasa yang baik untuk kita saling santun menyantuni. Ingat saudara, kita adalah warga cinta damai. Kita adalah warga yang mencari keharmonian dalam kehidupan yang sementara ini. Baik. Hari ini satu berita yang tidak menyenangkan masih berlaku lagi. Semalam rupanya seorang lelaki dijumpai tergantung pada dahan sebatang pokok duku di kampung Mengkuang, Gelang Patah di Johor. Saya selalu katakan, sampai bilakah pimpinan negara mau melihat keadaan begini? Saban hari ada saja rakyatnya yang membunuh diri, yang tak dapat meneruskan kehidupan. Mereka lenjan dengan keadaan sekarang. Apakah tidak ada aksan, tidak ada rasa pelas di hati pemimpin melihat rakyatnya? Anda mengaku anda sebagai pemimpin rakyat, tapi saban hari anda melihat berlakunya rakyat sendiri bunuh diri. Kenapa mereka bunuh diri? Kerana mereka sudah hilang panduan, hilang harapan untuk meneruskan kehidupan. Dalam gitu sekarang ni sepatutnya pimpinan melihat. Jangan fikir soal politik, jangan fikir soal keangkuhan anda untuk terus menjadi pemimpin. Itu soal anda lah, tapi rakyat selagi anda berada di anjung kuasa, fikir semua tu. Cari jalan, cari upaya. Saban hari saya benci sebenarnya melihat perkara ini berlaku. Tapi apa daya, bukan saya benci pada orang melakukan itu, saya ihsan. Saya belas pada keluarga yang ditinggalkan, tetapi benci kepada pimpinan yang mengizinkan suasana begini berlaku. 10 tahun, 20 tahun dulu bila kita dengar orang bunuh diri, setahun sekali je. Sekarang sehari 2 hari dah bunuh diri. Sehari 2 hari terjun bangunan. Apa ni? Itu yang saya marah tu. Nah, ini kajiannya berlaku mengikut komando operasi daripada bola bomba dan penyelamat Iskandar Puteri, Pegawai Baran Kanan Muhammad Anwar, bahawa seluruh orang anggota bomba bekerja di tempat lokasi dan tidak dapat menyelamatkan keadaan. Ini keadaan saya kepada keluarga sebut, saya sampaikan salam simpati saya. Pendapat saudara. Ni saya mulakan pencerahan saya tentang kegilaan mereka. Kegilaan mereka yang mahu mengharamkan parti UMNO. Saya dah bagi tahu dulu. Dah tak nak percaya. Tapi sekarang ni masalahnya
orang UMNO sendiri bersekongkol dalam kalangan mereka yang nak membunuh UMNO. Kerana pada mulanya kata boleh. Saya ingat sebulan dulu Jabatan Pendaftar Pertubuhan mengatakan okey bahawa pemilihan dalam parti UMNO boleh dienjak 18 bulan. So jadi pimpinan di tingkat 38 meneruskanlah usaha menyantuni parti ini. Tapi tiba-tiba sekarang ni jawatan yang ada dalam Majlis Tinggi UMNO tidak disahkan. Haram pula kononnya. Benda ni hanya sehari. Waktu hari yang sama apabila yang Mak Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri membuat pengumuman gagal kerajaan ini untuk mencapai jumlah keabsahan untuk memimpin negara. Jadi geram. Tak tahulah saya. Dan sekarang ni mereka yang saya anggap sebagai pengkhianat pada UMNO sudah pun berada dalam kumpulan sana yang seolah-olah nak mengharamkan dan menjahanamkan UMNO. Jadi di mana letaknya anda punya sumpah dulu? Dulu, yo berjuanglah, kita mesti berjuang. Demi UMNO, UMNO itu, UMNO ini. Sekarang macam mana? Cakap tak suka bikin. Termasuklah Timbalan Perdana Menteri pun. Sebab beliau sekarang Timbalan Perdana Menteri berada orang nombor 2 dalam kerajaan. Takkan tak boleh tengok benda begitu. Ini parti saya. Apakah kerana takut anda akan dipecat? Sebab itu saya katakan, sudah sampai masanya. We don't care. Anda berada dalam kerajaan sebagai Timbalan Menteri, okeylah. Tapi dalam parti UMNO tak perlu. Orang macam ini kita tak perlu. Tak perlu. Saudara, ini dalam keadaan sekarang ni, kalau nak buat pemilihan, bukan tak boleh, tapi Parlimen pun tak boleh bersidang, anda nak suruh UMNO bersidang. Kan kerja gila nama dia. Ini saya kata penyakit gila sawan. Dahlah gila sawan lagi. Tapi saudara, sebenarnya terus terang saya katakan, dia orang tu tak gila. Mereka tak gila, memang inilah natijahnya. Kerana mereka sedar semua itu adalah helah dalam pencah mereka berpolitik. Bagi mereka yang hari ini kian kelemasan. Orang yang lemah dalam sungai ni, lalu sehelai daun lalang pun dia gapai. Bahasa yang bahasa lebih kesat lagi, lalu seketul najis pun merasakan itulah pelampung penyelamat. Ingat, ini kalau kita ni ilmu menyelamat lah. Waktu saya dalam sekolah dulu, belajar dalam masuk bulan sabit. Kalau kita nak selamatkan orang tengah lemas, jangan kita rapat dengan dia. Sebab dengan kita sendiri dia akan sarit. Akhirnya kita sendiri boleh hanyut. Dan kita sendiri tenggelam ke dasar sungai atau lautan. Nak selamat orang yang tengah nak lemah tu, ketuk kepala dia, biar dia pengsan, baru senang kita tarik. So sekarang ni, mereka sekarang ni yang berada di anjung kuasa tu, biar mereka pengsan, biar mereka sedar diri, tahu bahawa parti yang mereka anggoti sekarang, kerajaan pimpinan kerajaan yang mereka anggoti atas nama Perikatan Nasional sudah ditolak, sudah tak ada keabsahan. So biarlah, jangan kita nak rapat-rapat dengan kita diheret nanti. Nah itu kita sekarang ni. Sebab tu saya merasakan bahawa keadaan ini janganlah anda menyalahkan. Sekarang ni kempen ada 2-3 orang menteri. Bertaraf menteri. Malulah sikit. Turun ke lapangan, berjumpa dengan ketua-ketua bahagian, solap wang peruntukan. Kalau nak bagi peruntukan 100,000 lah apa semua. Peruntukan itu dia rakyat. Anda melakukan satu jenayah politik. Apabila anda sudah mau sebagai menteri ataupun apa-apa jawatan anda dalam kerajaan, kalau anda berjumpa dengan ketua bahagian, sokong apa semua ni, maka diberi peruntukan untuk pembangunan atas nama pembangunan. Sebenarnya itu adalah jenayah politik. Anda melakukan korupsi yang teramat tinggi, yang terlalu hina. Kalau betul anda disayangi, disokong, maka tak perlu nak bagi itu ini. Tak perlu offer. Kalau benarlah anda itu benar. Kalau benarlah presiden tak betul. Kalau benarlah yang berada di tingkat 38 UMNO itu salah, apa saya cakap orang akan ikut. Tapi sekarang ni masalahnya, anda juga yang melakukan segala onar ini. Dulu masa perhimpunan dulu, kenapa tak cakap kami tak setuju? Masa UMNO di peringkat bahagian dulu, membawa usul untuk tidak mahu bekerjasama dengan PBN. Kenapa tak cakap tak setuju? 145 bahagian. Bukan satu bahagian. Di seluruh negara. Kenapa anda tidak mahu bangkit menyatakan kami tak bersetuju? Fight for it. Usahakan. Atas nama untuk kesatuan ummah apa semua. Jalan. Tak juga.
Tapi bila berlaku perlipunan agung UMNO, anda berada dalam dewan. Anda berada di atas pentas, saya di bawah. Dan anda punya bersetuju. Bila perwakilan kata kita mau menarik sokongan daripada parti PBM, kita menarik sokongan Kerajaan Perikatan Nasional, semua tepuk tangan. Tapi bila nak ambil tindakan, tak sesuai lah, waktu tak kena. Apa benda ni? What type of leaders you are? Malulah pada anak bini. Saya cakap terus terang lah. Ya, kena ingat saudara, bahawa semua warga UMNO, ya, untuk kali ini saya nak terus terang bercakap dengan warga UMNO dulu, sebab ada kekeh lagi belakang ni yang seronok yang kita baca sikit lagi. Warga UMNO di perangkat akar umbi, kalaulah ketua bahagian itu cuba berkempen untuk mereka-mereka yang akan saya sebutkan nama satu persatu ini, yang mahu ditunjukkan sebagai pemimpin, tolak. Kalau mereka cuba berkempen di peringkat pemilihan bahagian akan datang, kalau sebutlah nama, jangan lupa lah gini, kita letaklah Saudara Datuk Ismail Sabri sebagai calon presiden, ketepikan bahawa ketua bahagian itu sudah menerima suapan. Ini saya cakap terus terang. Kerana tak ada sebab. Kita perlu ingat, yang menuntut agar kita memutuskan hubungan dengan PBM dan Perikatan Nasional adalah warga akar umbi, bukan Zahid Hamidi. Bukan Zahid Hamidi yang minta supaya kita memutuskan. Beliau nak menyantuni, malah dia maki saban hari. Saya ingat lagi, saya punya dalam wall saya ni semua bercakap kenapa presiden lemah, presiden ni takut, presiden ni tak ada pelik, presiden ni ada kes mahkamah sebab itu tak berani ambil tindakan. It's the worst of Presiden UMNO, kerana tak berani ambil keputusan untuk memutuskan. Semua kata bila lagi, lemah, tak cerdik, macam-macam lah. So bila sahaja Majlis Tinggi UMNO memutuskan pada tanggal 3 bulan itu hari, semua maki dia pula lagi. Tak patutlah, tak sesuai lah, inilah kerana dia nak menyelamatkan diri. Saya kata apa benda lah dia orang ni. Tak, sebab termakan umpan dan ancuman oleh kalangan mereka yang berada di anjung kuasa. Dan kenapa kita di bawah tak mau mempertahankan? Bagi saya menjadi tanggungjawab warga UMNO mempertahankan. Sebab ini kehendak anda. Presiden melengah-lengahkan, anda marah. Empuk meja. Tumbuk meja. Oh, tak guna punya presiden. Bila buat zalim punya presiden. Apa benda ni? Saya bukan nak mempertahankan, tidak. Saya nak ceritakan kebenaran. Supaya kita dapat faham. Ini bukan kehendak Zahid Hamidi. Ini adalah kehendak perangkat daripada cawangan bawa kepada bahagian di seluruh negara. Nak tolak macam mana? Dan sekarang ni maki pula orang nak buat tindakan itu. Jadi saya tak tahulah. Keadaan ni amat memalukan kita, saudara. Jadi rasanya dalam keadaan sekarang ini, sepatutnya ahli perangkat akar umbi perlu menyantuni sama sendiri dan perkukuhkan kesatuan kita. Kalau orang datang jumpa kita, berjumpa dengan kita, mengatakan tak betul lah Zahid Hamidi ni, cakap tu terang. Kenapa? Apa yang salahnya? Kerana nak ambil tindakan, nak memutuskan hubungan. Kalau mereka katakan tak bolehlah sekarang ni kita demi untuk kesepakatan. Kesepakatan apa? Rakyat dah bagi, UMNO dah bagi peluang. Sebab itu saya cakap awal, saya marah, saya bercakap terus terang, Zahid Hamidi juga ada saham dalam meletakkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Kerana beliau adalah antara Presiden Parti yang bersetuju. Kalau tanya saya tak bersetuju. Yang waktu itu yang bersetuju sangat-sangat Anwar Musa. Yang bersetuju sangat-sangat adalah Taqiyuddin, Setiausaha Agung PAS, Setiausaha Agung UMNO masa itu. Jangan lupa. Saya masih ingat lagi, terbayang lagi. Kemudian, ahli-ahli Parlimen UMNO yang bersetuju daripada 43 orang. Itu termasuk daripada Barisan Nasional, daripada 43 orang. 42 bersetuju. Dan memberi peluang kepada Tan Sri Muhyiddin untuk mentadbir negara. Yang tak bersetuju seorang, yang Muhammad Tengku Razali. Ini realiti saya cakap terus terang. Tapi selama itu, apa dia buat? Apa dia buat? Malahan tiap-tiap keputusan yang dia buat, lain tak ada, menyusahkan rakyat. Rakyat disurung dalam rumah, rakyat tak boleh cari pendapatan, ekonomi tak bergerak, pelabur lari. Dan yang kita dengar, lain tak ada. Macam hari ini saya dapat juga tulang. Seorang menteri baru dapat jawatan. Dah recommend sebuah syarikat untuk mendapat kontrak secara ruling trust.
dengan Kementerian Pertahanan. Apa benda ni? Kalau rasa kontrak itu, buka lah. Dalam keadaan susah sekarang ni, kamu masih lagi menggapai cari duit untuk diri sendiri ke? Rekomen saya dengan ini bersetuju. Oh, itulah gamaknya hendak sangat-sangat jawatan berada dalam di ajang kuasa. Ini saya dapatan saya, bukan bohong, saya ada. Sebuah syarikat nak dapat ke projek itu, jumpa, okey, negotiate. Habis kalau orang tak boleh negotiate, kalau orang tak kenal dengan menteri, sedangkan dia mempunyai syarikat yang lebih baik yang berbawa ke tepi. Apa benda kau orang ni? Ingat rakyat ni bangang. Ingat rakyat ni bodoh, tak dapat melihat. Kita dapat tengok sekarang. Inilah sebabnya mereka mahu mempertahankan pimpinan hari ini. Jadi sebenarnya saudara, dalam keadaan begini, saya berharaplah kita bila berlaku ROS hantar surat lapor semua nak menjahanakan, jangan sakit hati. The show must go on. Apa guys? Saya dah bercakap, saya tak ada rasa apa-apa. Sebab I have warned the members of UMNO. Saya telah pun memberi peringatan kepada warga UMNO. Berhati-hati saya katakan. Di saat kita menubuhkan muafakat nasional, saya dah katakan, bajailah, belailah muafakat ini. Inilah satu persatuan yang baik, bahawa insya-Allah kita akan merubah satu landscape politik. Kemudian ada usul untuk membawa masuk PBM. Saya lahirkan tak setuju. Sebab saya tahu kehadiran PBM tak ada nak bunuh UMNO. Saya dah zahirkan. So saya concern saya, I'm conscious very clear. Tapi mereka terima dengan baik. Masuk. Bila masuk, macam saya katakan setiap malam dulu saya beritahu, kita mengundang ular berbisa dalam kelambu. Tunggulah masa anda kena patuk. Dan sekarang ni anda kena patuk. Jawabnya padan muka lah. Bukan saya tak bagi peringatan, bukan saya tak jelaskan, saya dah bagi tahu. Sebab mereka nak membunuh UMNO. Wujudnya parti PBM lain tak ada. Dengarlah balik tip-tip ataupun video-video apa ucapan daripada Tan Sri Muhyiddin. UMNO ni parti kelongkang, UMNO tak guna, semua tak betul. Tapi sekarang nak baik UMNO buat apa? Bagi saya mudah saja. Kalau kamu dah tak suka berlaku perceraian, bercerailah habis. Kita nak ungkit-ungkit lagi buat apa? Teruskanlah dengan agenda kamu. Kalau nak kahwin lain, kahwinlah. Kalau nak hidup memujang lah. Apa ada masalah? Ini tidak diungkit-ungkit. UMNO tu begini, pemimpin UMNO tu korup, pencuri, penyamun. Habis sekarang ni kerajaan yang ada sekarang ni baik. The present government yang ada sekarang ni, bila ada kontrak-kontrak begitu, boleh negotiate. Baik. Jangan cakap orang. Jangan orang kata ibarat paku ni kata dulang paku sekepih. Kata orang dia yang lebih. Bagi saya yang penting sekarang ni kita nak menyantuni rakyat. Saya setuju Saudara Syahmin. UMNO pun gila kuasa, betul. Bukan UMNO yang gila kuasa. Saya minta maaf lah Saudara Syahmin, bukan UMNO gila. Pimpinan yang gila kuasa, sebab itu berlaku sekarang ni. Saya selalu mengatakan supaya kita dapat faham. Saya memberi pencerahan bahawa sebenar-benarnya pimpinan bukan parti. UMNO ni dah berkali-kali saya katakan sebuah parti politik, parti siasat yang diwujudkan, diasaskan, mempertahankan martabat bangsa, martabat raja-raja Melayu. UMNO ini disintuk limaukan di istana. Mulianya UMNO. UMNO ni adalah jentera ataupun vehikel untuk kita mencapai kemerdekaan. Tetapi yang rosaknya pimpinan. Bila mereka berada di anjung kuasa, mereka lupa diri. Mereka merasakan the power is everything. Dah nampak duit ribu-ribu, juta-juta. Mereka lupa diri. Orang ini yang perlu kita singkirkan. Saya bercakap saban malam dulu, saya kata, berhati-hati dengan parasit dalam UMNO. Mas sekarang ni nampak jelas. Nah, semua saudara lihat, saya sebenarnya cuma yang saya rasa kesal adalah pimpinan kerajaan. Anda kaki tangan kerajaan macam ketua pengarah ROS. Macam mana anda boleh buat surat? Macam mana anda boleh ikut kehendak orang politik? Kalau itu merupakan arahan orang politik. Kalau anda berpegang pada prinsip rule of law, anda takkan buat kerja-kerja yang dilihat bodoh. Sebab anda dah buat kenyataan, anda dah buat kelulusan. Sebagaimana apa dinyatakan oleh Sesat Agung UMNO. Bahawa 18 bulan boleh ditangguhkan pemilihan UMNO. Okeylah. Surat dah ada, hitam putih, kelulusan. Malahan ROS juga menyatakan semua parti-parti politik minta ditangguhkan pemilihan sejajar dengan suasana negara menghadapi COVID-19.
Okey, tapi kenapa tiba-tiba sekarang anda singular menyerang UMNO mengatakan jawatan yang ada tak sah, mesti adakan pemilihan sebagainya. Jadi apakah masih lagi usaha untuk membunuh UMNO? Saya dah bercakap berkali-kali, bukan sekali. Mereka memang nak bunuh UMNO. Cuma saya kesalkan kaki tangan dekat pimpinan di ROS. Tak apalah anda sekarang ni, jangan ingat kalau UMNO itu mati, dia tak boleh hidup. Jangan ingat, not that way. Not that simple. Kalaulah mereka ambil ketapang sebagainya. So kalau pimpinan UMNO 328 bawa ke mahkamah, berlarutan bertahun juga. Berlakulah pilihan raya. Lepas pilihan raya ini macam mana? Apakah anda yakin Perikatan Nasional boleh menang? Sedangkan ahli parlimen yang ada sekarang ni dah mula bercempera, lari lintang pukang. Apakah anda yakin mereka yang berada di anjung kuasa sekarang ni boleh menang? Saya cakap terus terang. Bermula daripada Perdana Menteri pun kalau dia bertanding dekat Pagu, uyup. Dan dalam keadaan sekarang ni, Ismail Sabri bertanding lah, Liberal. Azizan, bekas sisa politik dia, ketua pemuda dia dulu. Kalau Azizan bertanding pun atas tiket UMNO, uyup Ismail Sabri. Sebab orang tak boleh terima. Jadi jangan ingat baru anda sokong sekarang ni. Beliau keberadaannya di anjung kuasa dengan vehicle UMNO. Sebab saya katakan UMNO ini suci. Tapi yang tak sucinya pimpinan. Mereka yang tamak, yang holoba dengan kuasa. Yang nak bermain dengan kuasa. Dan redha menjadi katak-katak. Sebab mereka ni masuk UMNO dalam keadaan sebagai berudu-berudu. Mula cari air. Lepas tu mula bermain dalam kolam-kolam air mata rakyat. Ini yang saya marah. Dan sehari ini jangan berharap sangat. Jadi dia kena ingat yang matlamat mereka yang sedang berkuasa adalah mahu menghapuskan UMNO. Dan mereka nak menghapuskan UMNO secara total. Saya nak bagi tahu terus terang, ya. UMNO dilahirkan ini British bercuba bagai nak gerak. Bagai nak gerak British cuba juga untuk membunuh UMNO. Sebab itu mereka juga menaja parti negara. Tak mampu. Kesatuan warga bangsa Melayu ini kukuh. Jangan mimpilah. Jangan mimpi. InsyaAllah, yakinlah. Saudara. Saya nak bagi tahu sekarang ni, saudara kena ingat. Kalau ada orang datang berkempen. Pertama Ismail Sabri. Yang kedua Mahathir Khalid. Itu dia kat Jerai. Bagi saya, huyuplah akan datang. Dia tak akan menang. Percayalah cakap saya. Pilihan raya akan datang Jerai. Minta maaf lah. Saya cakap terus terang, kalau next government come in, isu apa yang berlaku tentang pembelian solar dan sebagainya, wang rakyat dibazirkan beratus-ratus juta, itu akan dibuka balik. Jadi Ismail Sabri, Mahathir Khalid, Syahidan Kasim, di Arau. Jangan mimpi warga Arau akan terima. Selama ini dia bertanding atas tiket UMNO. Bolehlah cakap besar sikit. Sekarang ni kita nak tengok. Silakan bertanding atas tiket PBM. Kita letakkan calon kita ber-UMNO. Kemudian apa lagi? Nazir Aziz. Saya ingat lagi dia marah sangat-sangat dengan PBM dalam ucapannya. Kita marah pada PBM, datang ke kawasan saya. Keluarkan duit beribu-ribu untuk menaja cawangan PBM. Tak ada, di sini kekal kubu UMNO. Sekarang kamu nak PBM, silakan. Kamu memperakui bahawa pada rengahlah kubu UMNO. So kita akan letakkan calon UMNO. Let's see. Sama ada anda atas kekuatan sendiri atau kekuatan parti. Kemudian apa lagi? Ismail Kuala Krau. Ismail Kuala Krau ni tak tahulah saya, yang dulu nak bertumbuk dekat parlimen dengan Tajuddin Rahman. Sekarang baiklah berdua. Jangan lupa saya nak bertumbuk di parlimen. Kemudian Ismail Maran tanding dengan ketua wanita, ketua bahagian beruyuk. Dia bertanding, ketua bahagian dia lawan dia Shaniza, uyuk. Kemudian apa lagi? Halimah Sadiq, minta maaf lah Kalimah. Dulu okeylah, masa zaman Datuk Gani Osman bolehlah sokong pindah daripada sini, pindah sekarang saya rasa kota tinggi minta maaf. Silakan boleh bertanding, tak ada masalah. Jangan lupa, warga Johor tidak akan menerima calon yang bukan daripada UMNO untuk kali ini. Kemudian siapa lagi? Masra Yazid. Tak maaflah kalau Kansar pun dah mula tolak. Kalau tidak kerana jasa UMNO, dan kena memikirkan bahawa you baru kematian suami anda adalah bekas pemimpin UMNO. Sebab itu anda menang. Tapi tak pernah terima kasih. Okey, dia Kuala Kansar. Bye-bye. Ini saya cakap, kalau ada orang datang berkempen, saya sebut nama satu-satu dulu. Supaya kita faham. Kemudian siapa? Tajuddin Rahman. Dah. Cakap je lebih.
Cakap je lebih, nak lengking aja. Semua orang tak betul, dia seorang je betul. Iyalah, kamu ada duit, kamu boleh cakap lah. Tapi orang Melayu tak sebegitunya. Tak begitu mudah. Silakan bertanding kali ni, nak tengok. Anda bertanding atas nama Tajudin Rahman ke, bertanding atas dekat PBM ke, atau Perikatan Nasional ke, sila. UMNO letakkan calon dia. Kita tengok siapa boleh menang. Minta maaf lah. Cakap gini lain, besok lain. Cakap hari ni lain, besok lain. Kena siapa lagi? Idris Yusof. Sekarang ni sebab dapat jadi chairman Pelda. Besok, kalau orang tak lantik dia sebagai chairman Pelda, maki Hamon. Macam bila tak dapat jadi menteri besar, orang dia gantung. Maki Hamon istana. Bukan orang tak ingat, takkan lupa apa yang berlaku. Orang yang hendak jawatan sanggup melakukan apa saja. Ini sejarah, jangan lupa saudara. Jangan lupa sejarah di Terengganu. Istana Terengganu takkan lupa semua tu. Kepedihan, pasang poster, maki Hamon. Malu kita. Sedangkan kita menyanjung raja-raja kita. Terus apa lagi? Anwar Musa. Siapa pula dia nak tabal lepas ni sebagai Sultan Kelantan? Ini keadaannya. Tadi. Kemudian Jalaluddin Alias. Saya minta maaf lah. Saya ingatkan dulu Jalaluddin Alias ni hebatlah orangnya. Kukuh pendiriannya pada UMNO. Tapi rupanya pun juga macam agak-agak hatinya. Kemudian Hasan Arifin. Dulu waktu zaman pemuda dulu saya menghormati beliau. Beliau dilantik sebagai timbalan Ketua Menteri Besar Pahang. Jangan lupa saya. Tapi hari ini memilih dengan apa untuk bersama dengan kerajaan Perikatan Nasional. Silakan. Bukan kita tak kenal. Dulu anda menyanjung Datuk Seri Anwar Ibrahim bagai nak agak. Saya lah wakil Anwar di negeri Pahang. Calon Menteri Besar Pahang. Kalau itulah cara anda berpolitik, minta maaf lah brother. Saya hilang penghormatan pada saudara. Kena apa lagi? Abdul Rahman Muhammad. Timbalan Menteri Pendidikan Bagai Lipis. Sorry lah. Saya kecewa sangat bila Sahar. Saya ingatkan Sahar ni anak muda yang mempunyai masa depan yang gemilang dalam politik negara. Sekarang dia dapat jadi Timbalan Menteri Kewangan. Rupanya pun cair juga. Datuk Tajudin, tengoklah anak buah anda. Ketua bagai dia Datuk Tajudin. Datuk Tajudin dia redha, dia bertanding untuk sebagai ahli parlimen. Datuk Tajudin tak bertanding. Sekarang Datuk Tajudin pula dilantik sebagai Boston Plantation. Jangan. Datuk, jangan kerana kebendaan kita mengiyakan segala-galanya, segala kemungkaran. Ingat, anda pernah bercakap dengan saya demi perjuangan. So kalau ini berlaku, macam mana? Kena siapa lagi? Ahmad Hamzah, dia pun dah nak habis dah tu. Di Melaka. Biarlah, dulu dia ada tiket menantu Cik Gapa. Kapten Ahmad Hamzah. Ini kena tanya pada Tamrin lah. Kemudian Saudara Salim Sharif. Saya rasa tempat tu nanti pulang pada Tok Mat lah. Dan Zaidi, cakap panjang lah. Saya tak mau cerita peribadi lah Saudara Zaidi ni. Saya kenal dia lama. Bolehlah bercakap. Boleh cakap je lah. Tapi cakap kadang-kadang macam orang dah minum air ketum. Itu je. Wee Ka Siong, well, you choose your own way. Vijay Singh, saya ragu sebab besar kemungkinan Vijay Singh tak hadir pada hari masa dengan Ismail Sabri tu hari. Vijay Singh, saya rasa Vijay Singh tak bersetuju. Tapi dia melihat keperhatiannya, dia pun sehati tu. Kalau tanpa UMNO, dia huyup. Itu Vijay Singh dan Saravanan. Saravanan ni tak apalah. Kalau anda rasa anda kuat dengan MIC, ke kali ini bertandinglah atas tiket apa. So kita akan bertaja lah. Kita taja mungkin Makar Sakti ke apa semua ke. Ataupun UMNO ambil balik lah kawasan majoriti Melayu. Ini kawasan UMNO. Kita derma pada you. 21 orang. Itulah 21 orang. Kalau ada mereka datang berkempen sebut nama orang ni bagus semua, tahulah anda bahawa mereka yang berkempen tu sudah dapat sesuatu. Begitu juga ada beberapa senarai lagi yang kononnya tak adil. Tapi saya ragu. Saya dengar khabar katanya KJ Khairi Jamaluddin dalam keadaan belum buat keputusan. Dia belum buat keputusan. Besar kemungkinan dia tak diri akan letak jawatan. Begitu juga dengan Rizal Marikan. Dia ni dua ni kembar siam lah ni. Dia kalau Khairi Jamaluddin tu masuk ke UMNO, Rizal Marikan akan ikut. Sebab ini orang nak buah Pak Lah. Satu menantu Tun Abdullah Badawi, satu bekas usaha politik Tun Abdullah. So saya ingat takkan tu mereka boleh lupa bagaimana Muhyiddin menjatuhkan Pak Lah, suruh berhenti. Duduk dekat Singapura, suruh berhenti, cepatlah berhenti. Tak layak jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Tapi saya tak tahulah macam mana Rizal Marikan boleh menyekutukan dirinya. Bagaimana dengan Khairi Jamaluddin, Pak Mentua dia.
bincanglah dengan Pak Lah. Saya bercakap benda ni yang jelas saudara supaya semua faham. Ada hamba tu tak apalah, biarlah dia dengan dia punya Spanish fly-nya, tak apa. Kemudian saudara apa? Isyamuddin semua orang tahu. Tak ada, bagi saya tak ada nilai untuk diangkat sebagai pemimpin. Cuma yang saya agak terperanjatlah Muhammad Alamin. Sebab ketetapan di Sabah adalah bersama dengan UMNO. Saya tak tahu sebab, tapi dia tak datang. Kononnya dia bersama, apa itu Yang Berhormat Mulia Tengku Adnan. Saya tak tahulah. Apakah kerana kes ada lagi mungkin perbicaraan, dia ada satu kes lagi. Tak tahulah, pulang. Dan Atul Kurup ni anak pada ini bapa dia juga adalah ini bekas ahli parlimen. So inilah saja yang ada 28. Saya melihat daripada 28 orang saudara, sebenarnya 5 orang besar kemungkinan tak bersama. Kalau itu berlaku sekarang ni, jumlah ahli parlimen yang mewakili ataupun yang menyokong pimpinan Tan Sri Muhyiddin cuma ada lebih kurang 96 orang saja. Sebab itu semua orang mengatakan bahawa dia sudah tidak mempunyai keabsahan, there is no legitimacy, tidak mempunyai majority. Tapi sekarang ni kerana dilihat antara pimpinan yang akan mempunyai majority adalah daripada Parti Keadilan. Maka sekarang ni saya melihat mereka sudah mula menyerang Anwar Ibrahim. Carry on lah, saya tak campur. Sebab mereka tak akan serang pada UMNO, sebab UMNO cuma ada berapa? Cuma ada 14 jawab 18. Dan mereka akan menyerang Anwar Ibrahim. Sebab itu dengan cerita ni salah sikit, panggil polis, siasat, dan ada usaha untuk memenjarakan. Saya melihat itu cara politiknya terpulanglah pada anda. Tapi yang saya lihat itulah landscape politik yang akan berlaku, bahawa hari ini yang akan diserang habis-habisan adalah Anwar Ibrahim. Saya tak berasa untuk membela beliau, cuma saya berkatakan bahawa dia tidak pernah menyatakan nak membunuh UMNO. Okeylah yang anda keji apa semua, tetapi sekurang-kurangnya hatinya tidak pernah pun mengatakan dia nak bunuh UMNO, nak tanam UMNO, tak ada. Jadi orang macam ini, apa salah kita berkawan? Apa masalah kita nak berkawan dengan orang yang tak ada niat nak bunuh kita? Bagi dia kalau nak bertanding sama-sama. Let's fight. You fight, I fight hard. Kan seronok macam tu. Itu caranya anak jantan. Bukan tak dapat maka bunuh UMNO. Apa dosa UMNO? Kalau you rasa nak bertanding Presiden UMNO, bertandinglah. Taburlah duit pada ahli UMNO. Kenapa parti ini mesti dihukum? Kenapa rumah mesti dibakar? Kamu tak setuju dengan bapa kamu. Kamu tak gajang pintu, kamu bakar rumah. Apa hal? So ini keadaannya. Sebab itu saya cuma nak bertanya pada Datuk Ismail Sabari. You sebagai Timbalan Perdana Menteri, takkan mereka tak consult you? Takkan tak bincang you? Dan you berada dalam kerajaan sekarang. Takkan tak boleh, no ini I punya parti ni. Boleh? Kalau you begitu, you tak layak jadi ahli UMNO. Sila keluar. Tak apalah nak haram ke UMNO, lepas ni haram. Kerana tak ada masalah pada saya. Kita boleh dalam runtuhan Kota Melaka, kita banner jiwa merdeka. Biar. Kalau mereka nak robek ke UMNO, robek lah. Tak ada masalah pada saya. Sebab saya dah bercakap tiap-tiap malam. Kerana paling tidak hari ini UMNO sudah pun bersih daripada parasit. Segala pacat, segala segala tikus. Dah tak ada dah. Segala puru-puru, segala. Dah tak ada dah. UMNO akan membina kekuatannya untuk masa mendapat. So, apa ada masalah? Sebab saya melihat dari sisi sokongan, jumlah sokongan ahli parlimen bersama dengan Tan Sri Muhyiddin dah tak ada. 96 orang. Dapatan saya. Sebab saya sebut nama satu tadi. Sebab bersama-sama dengan UMNO yang kekal, Datuk Seri Zahid sebagai Presiden, Datuk Seri Zahid, Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah, Datuk Azalina, Datuk Ahmad Maslan, Saudara Samsul Nasara, Saudara Datuk Jazlan, Saudara Nazlan, Saudara Wabi Ramli, Saudara Tan Sri Noh, Saudara Aziz Rahim, Sri Kandi, Ketua Wanita, Datuk Nuraini, Saudara Nizar daripada Parit yang saya katakan, mereka katakan menyokong, sekarang akhirnya dia buat kenyataan, tak ada, dan Bung Muhtar. So sekarang ni 14, campur 4 lagi 18. Ini orang yang padu, yang tak boleh lari dan tak akan lari meninggalkan UMNO. Orang ini tidak akan lari meninggalkan medan perjuangan. Bagai seperti peperangan kalau kita tengok dulu zaman Rasulullah apa semua, peperangan Badar. Orang ini tak akan lari meninggalkan bukit untuk mengejar harta-harta karun, harta-harta tawanan perang. Mereka ini adalah pemanah-pemanah yang hebat, yang tak turun. Saudara, jangan risau. Sebab itu saya kata UMNO akan bangkit lagi masa akan datang. Cuma yang agak memalukan saya hari ini, saya terasa malu apabila timbul laporan polis di Ipoh.
Malu apabila you tak dapat lagi mendapat sokongan daripada UMNO, kamu pergi bercakap dengan orang DAP. Yang kamu serang UMNO selama hari ini mengatakan UMNO nak bekerjasama dengan DAP. What type of people you are? Mana nak letak muka? Offer satu Kuala Sigaran, satu lagi daripada Melaka, dan satu dari Kuching. Ini jelas. Sebab itu mereka buat laporan polis. Tunjuk mana nak letak muka. Jangan sembang lah. Jangan tuduh orang. Anda yang tak tahu malu sudah pun meminang orang daripada DAP. Ini saya cakap terus terang. So, Datuk Ismail Sabri, we are done. Teruslah memeluk DAP. Yang selama ini yang anda katakan Zaid Hamidi nak bawa bekerjasama dengan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim nak bersama dengan DAP. Now kamu pinang DAP. Ini jelas ada laporan polis. Ada laporan polis. Sebab itu saya katakan mereka mengamalkan politik yang munafik. Kemunafikan tahap yang paling tinggi. Selama hari ini kamu serang UMNO, kononnya UMNO ni nak bawa DAP, nak berpeluk dengan DAP, DAP ni anti Melayu. Siapa sebenar-benarnya? Hello, brother. Prove it to me. Saya cakap terus terang because saya biasa dengar, saya bagi nama satu. Ini mereka ni bukan berhudu lah, bukan katak lah ni. Kemunafikan politik yang teramat. Ya, pertama ada 3 orang ditawar pada DAP. Iaitu tawaran pertama kepada ahli Parlimen Ipoh Barat. Sebab itu sistem politik dia membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Pusat Ipoh. Saya minta supaya disiasat. Iaitu saudara Jeremy Chua. Dia mengatakan dah dihantar, dia kirim pula dalam WhatsApp dia. Ada tawaran bagi menteri, ada harga nilainya. Nilainya berjuta-juta saya untuk membolehkan dia ni masuk bersama dengan kerajaan jadi menteri. Tapi hairanlah, orang ini yang dulu waktu Kuala Sigaran berucap, dia kata negeri ini bukan negeri Melayu, negeri ini negeri India, negeri Indo, macam-macam. Ingat, jangan lupa waktu mereka memerintah Pakatan Harapan dulu. Dan hari ini orang ini yang cuba dipeluk oleh mereka untuk menggapai kuasa dengan tawaran jawatan menteri. What type of people you are? Please. Jangan main politik munafik. Sebab itu saya kata sekarang ni kemunafikan tahap tinggi. Apabila Jeremy Chua membuat laporan polis. Yang dia ada nombor telefon saya, 011 bla 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 bla. Saya ada nombor telefon ni. Dua-dua nombor telefon ada. Tawaran posisi menteri dan wang kepada YB Kula katanya. Serta peruntukan penuh di konstitusi kawasan pilihan raya Kula ni di Ipoh Barat dengan inisiatif tertentu. Itu dia buat laporan polis. Tawaran ini mengandungi unsur korupsi untuk membeli ahli parlimen. Sebab itu pesisir politik dia buat laporan polis. Tawaran kedua ialah ahli parlimen Kota Melaka, Ku Poi Tiong. Ini lagi malu. Lagi malu. Cara berselindunglah. Sekarang ni musim durian. Sekarang ni why not? Harga durian, you bagi tahu berapa harganya. Kita bayar cash. Setuju saja kita bayar tunai. Harga durian sekarang ni 30. Artinya 30 mungkin 30 juta, takkan 30 ribu, takkan 300 ribu. Ini laporan ada kekosongan sebagai menteri. Jadi keluarkan diri anda dari pengaruh keluarga Lim. Mana kononnya Lim Kit Siang apa semua ni keluar daripada DAP ni. Kami memerlukan lebih ramai ahli parlimen dari kalangan bukan Melayu. Ini ada dia punya dalam Facebook. Bukan Facebook, dalam WhatsApp yang dapat pada saya. Iaitu daripada Ku Poi Tiong, ahli parlimen Kota Melaka. Cuba sekarang, Wabi, sekarang ni musim durian. Dia tulis tu, harga durian pun RM30. 30 juta lah tu. Untuk ganti durian parit sulung ataupun lenggung. Nampak? Berkias. Durian confirm hari ini, bayar tunai. Munafik sungguhlah dia orang ni. Dan seorang lagi ahli parlimen dari Kuching, Sarawak, Kevin Yee. Dia kata yang menyebut bahawa nilai mereka sekarang ni, kita sebagai ahli parlimen sekarang ni, dinilai dalam bentuk durian. Inilah kemunafikan politik yang selama hari ini kamu serang. Kamu kata Zaid Hamidi nak bawa kerjasama dengan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim nanti akan bekerjasama dengan DAP. Nah sekarang ni siapa yang buat sekarang ni? Bila kamu melihat bahawa kamu sudah tidak mempunyai pengaruh. Apabila kamu cuma ada tinggal 96-98 kursi saja. Bagi saya tak ada marah. Soal Datuk Seri Anwar Ibrahim dia nak kawan dengan DAP itu mereka dari awal lagi. Apa-apa ada masalah.
Jadi bagi saya, kalau boleh, jangan amalkan politik yang munafik, saudara. Ini bukan masanya. Kalau kamu katalah berjuang untuk negara. Sebab itu saya cakap terus terang kepada saudara. Berkali-kali saya katakan, kalau ini berlaku, jangan salahkan kita. Jangan salahkan UMNO kalau UMNO membuat jaluran politik baru dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dulu kita ingat kalau UMNO dengan PAS dalam Muafakat Nasional, saya dah menyatakan 130 kerusi insya-Allah dalam tangan boleh menang. Tapi dengan syarat tak ada PBM. Tapi bila PAS bersama dengan Perikatan Nasional, minta maaf lah. Akhirnya Muafakat Nasional hancur. Nah, kalau ini berlaku, seandainya UMNO pula mengorak langkah bekerjasama dengan Parti Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya kata uyup semua yang ada. Uyup seruyup-uyup dengan PAS berbungkus. Ni saya cakap terus terang. Saya boleh buka dalil-dalil saya berdasarkan fakta. Yang kata fakta and science, fakta. Ni fakta. Kita boleh lihat daripada Padang Besar, daripada Arau, pergi ke Alostar, pergi mana lagi. Malahan dengan kerjasama dengan PKR, besar kemungkinan UMNO akan menawan balik Kedah. Ini keadaan sebenarnya. So, jadi sebab itu saya katakan, teman-teman daripada PAS jangan marah pada kita lah, sebab kita tak mengamalkan politik munafik. Tapi you push us, you hantar kita ke dinding, mestilah kita patah balik ke belakang. Dan tambah-tambah lagi bila anda berusaha untuk mengharamkan UMNO. Silakan, tak ada masalah. Bagi saya, bila ini berlaku, paling tidak menyedarkan warga UMNO. Sedar diri, anda berkawan kadang-kadang. Dr. Madilu cakap apa? Lebih baik kita berkawan dengan syaitan daripada kita berkawan dengan malaikat. It's better for you to make friend with the devil which you know rather than the angel which you doesn't know. Itu cara politik mereka. Kita memilih. Bagi saya, apa salahnya? Dalam keadaan sekarang, yang paling beruntung, saya cakap terus terang, yang paling beruntung sekarang adalah Parti Keadilan. UMNO ada ke, UMNO diharamkan ke, Keadilan menanggung keuntungan besar. Warga PAS jangan mimpi nak menandingi Keadilan. Ini saya cakap terus terang lah. Nak buat macam mana? Bukan salah kita, PAS yang memilih. Pimpinan PAS yang memilih. Tok lebay yang ada mengira sudah mula mengira dirham. 5 dirham, 4 dirham, 7 dirham. Ini saya harap supaya kita faham, supaya kita jelas, supaya jangan kita letakkan pemikiran kita ni dalam keadaan yang terlalu jumud berpolitik. Sebab saya bila tengok saja kenyataan adanya tawaran kepada ahli DAP oleh pimpinan daripada parti pimpinan yang ada sekarang ni, saya kata ya Allah ya Tuhanku, sampai begini sekali munafiknya mereka bermain politik. Kita menuduh UMNO macam-macam, dan orang macam mana Anwar Musa. Dulu saya dah cakap, Anwar Musa pernah bercakap bahawa tidak ada masalah satu ketika nanti UMNO akan bekerjasama dengan DAP. Jangan lupa kenyataan itu dia buat waktu Yesus Agung UMNO. Dan hari ini kalau itu berlaku, apakah ini bukan dia yang mengesahkan ini? Berusahakan, saya tak tahu. Dulu dia cakap, boleh. Lepas itu tiba-tiba dijaga cerita UMNO nak bekerjasama dengan DAP. Sehuduh-huduhnya UMNO ni. UMNO ni nak bersama dengan Anwar Ibrahim. Sehuduh-huduhnya. Dan watak Anwar Ibrahim ni dibunuh habis-habisan. Dengan segala macam-macam cerita. Dan macam itu, bagaimana mereka lakukan pada Datuk Anwar Ibrahim, begitu juga sekarang mereka lakukan pada Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Hamidi. Memanglah mereka berjaya lah dari segi personality assassination dalam pembunuhan karakter pemimpin-pemimpin daripada UMNO mereka lakukan. Well, bagi saya teruskan, tak ada masalah. Kita ni bila main politik kena bersikap anak jantan, membujur lalu, melentang patah, come what may. If you think that you are great, masuk bertanding. Kalau you dah suka sangat, sokong sangat dengan parti PBM, silakan keluar daripada UMNO, tak ada masalah. Warga UMNO tak ada rasa kehilangan. Kami tidak akan menangis. Tiada tangisan mengiringi perpisahan ini. Malahan besar kemungkinan kita alu dengan pukulan kompang lagi. Kalau orang yang macam Syahidan Kasim, orang macam Anwar Musa, orang macam Ismail Sabri yang melihat kepentingan jawatan mengatasi segala-galanya, kami pukul kompang lah kalau anda keluar daripada UMNO. Sebab orang macam ni tak ada tempat dalam UMNO. Anda terhegeh-hegeh nak jawatan dalam UMNO, nak jadi presiden, nak jadi timbalan presiden, nak jadi naib presiden. Tapi bila UMNO diusik, anda tak bangun, anda tak bingkas. Saya bercakap terus sebab itu saya sayang adinda saya. Adik saya Rak.
Rafiq orang kecil, dia kata apabila UMNO disinggung, wajib kita bangun. Saya juga akan bangun. Apabila UMNO, kamu nak bantai pemimpin UMNO, go ahead, saya tak marah. Kamu kutuklah Zaid Hamidi, saya tak marah. Kamu kutuklah ini Tok Mat, saya tak marah. Tapi kamu sentuh UMNO, kamu menyentuh jiwa dan hati saya. So, warga UMNO wajib dan wajar mempertahankan UMNO. UMNO tak salah, rumah kita cantik, rumah agam ini. Kamu marah, kamu tendang, kamu nak pecahkan pintu apa hal? Kamu nak biarkan orang lain datang, nak roboh ke UMNO ini. 60 tahun warga membina UMNO ini. Kita masih ada lagi pemimpin. Kamu ingat kamu bersih sangat, boleh challenge dengan Tengku Razali Hamzah. You ingat, ini Muhyiddin boleh lawan dengan Tengku Razali Hamzah. Kita ada pemimpin kita. Beliau tak ada. Oh, nak terhege-hege, nak minta itu, minta. Tak ada. Tak ada record. There is no record of corruption. There is no record of scandal. There is no record of kronisma. There is no record of nepotisme yang mau Tengku Razali Hamzah. Tapi sebab anda merasakan bahawa orang ni masih berada dalam UMNO, orang tua, orang ini, orang itu, orang macam-macam anda tuduh. Dan waktu anda berkawan dalam Dr. Mahathir, umur 95 tahun pun anda boleh terima Pakatan Harapan. Ini semua kerja Jekam. Warga UMNO kena lihat, ahli-ahli rakyat kena faham. This is a political game. Dalam percaturan politik adalah segala-galanya mungkin. Cuma jangan amalkan politik yang munafik. Sebab itu saya bercakap terus terang, saya setuju dengan usaha dilakukan oleh Presiden UMNO melantik Tengku Razali sebagai penasihat UMNO. Sebab dia tahu rekod bersih yang ada. Kita yang ada, jangan usik umat UMNO. Kalau you usik umat UMNO, saya akan bangkit. Saya minta maaf saudara. Kita boleh berkawan. Tapi kita ada prinsip, ada dasar. Kalau kamu timbalan Perdana Menteri pun, what do I care? Kamu ingat jawatan kamu itu boleh menongkat langit? Berapa lama? Dan sekarang ni, hari ini, kamu berada dalam kerajaan yang tidak ada legitimasi. Jelas. 96 kursi. Kalau berani, buatlah. Bawa ke Parlimen. Buat pilihan. Head count. Berapa yang menyokong. Uyup. Jadi dalam keadaan begini, jangan tunjuk kamu lagak kamu. Memanglah sekarang ni jawatan kamu ada. Memanglah kamu diiringi oleh pegawai polis. Kamu ada rider. Kamu ada itu, ada ini. Tapi jangan. Kamu keberadaan kamu di situ. Ini rumah kamu kau bangunkan di atas rumah tanah tol. Macam rumah setinggan aja. Akan rubuh anytime. Sebab itu saya terkejut. Sebab itu semalam kemarin bila katakan buat press conference, saya ingatkan nak tengok berapa orang lah sokongan ni. Oh, habislah UMNO ni nampak gayanya kalau semua menyokong. Tak ada. Kata 30 orang, 40 orang, 19 orang aja atas. Kalau yang atas tu tengok pacat-pacat yang ada atas tu. Minta maaf lah. Saudara yang melihat, menonton saya ni, kalau saudara orang Keterih, kalau saudara bertanding di Keterih, saya ingat saudara lebih hebat daripada Anwar Musa. Saudara yang berada di Rarau, kalau saudara diberi peluang bertanding, anda lebih hebat daripada Syedang Kasim. Saudara yang berada di Padang Besar, lebih hebatlah daripada Mat Ketum tu. Kalau saudara bertanding di mana? Padang Rengas, saya ingat saudara lebih baik daripada Nazir Aziz. Jangan sembang lah. Sebab saya katakan, saudara Azizan, boleh. Dia pun pernah lawan ketua bahagian. Dia pernah lawan jadi walaupun dia sisa politik. Bila sisa politik menentang bosnya, mesti ada sesuatu tak kena. Cuma saya tak mau pergi bersorot bersikap peribadi. Kalau saya pergi jumpa Aizan, tanya apa cerita, itu tak baik. Saya bukan suka menyerang secara peribadi. Kita menyerang dari segi politik. Prinsip kita satu saja, bertanding secara anak jantan. Bukan guna tangkap sana, guna begini, guna isu ini. Ada. Masa kamu kuasa okeylah. Bila kamu tak ada kuasa nanti, dan berterusan dalam balas dendam demi balas dendam. Sampai bila? Nah, masalah sekarang ni, ini sudah masuk hari ke-7 bulan Ogos saudara. Apa kerajaan buat untuk rakyat? This is the most important. Jumlah kenaikan orang yang dijangkiti virus corona bertambah. Bunuh diri pun dah ada. Apakah dijamin dalam rumah rakyat hari ini ada makanan? Cukup ke? Sudahkah disalin? Sudahkah dilihat bahawa isu bakul ni dah cukup ke? Ataupun dah habis? Bagaimana? Jangan biarkan rakyat berada dalam kelaparan. Rakyat menahan keperitan hidup. Ikat perut. Anda bermain dengan kuasa. Anda makan sedap. Anda membuncitkan perut. Anda mengisi tembuluk anda dengan air mata rakyat. This is very unfair. Anda nak jadi pemimpin hebat. Kalau betul-betul anda nak jadi pemimpin hebat, santuni rakyat. That's the most important bagi saya. Apa cerita dengan Kepulauan Simpangan Pekerja? Kalau masalah KWSP pun anda tak boleh selesai, what type of leader you are?
Kalau nak bagi moratorium pada rakyat yang berhutang dengan bank untuk sementara tempoh, you tak boleh bercakap dengan pihak bank. What type of leader you are? Menteri apa benda? Anda lebih takut pada bank. Anda takut pada Yahudi. Belum lagi nak suruh berjuang untuk rakyat. Sorry lah. Saya cakap terus terang. Ini keadaan. Jadi bagi saya dalam kita menghadapi masa-masa mendatang ini, saya mengharapkan agar warga UMNO mempertahankan parti ini. UMNO tak salah, yang salah pemimpin. Kalau nak buang pemimpin, masuk gelanggang bertanding. Kalau anda melanggar disiplin, minta maaf. Ini masanya UMNO melakukan pembersihan. This is the time UMNO melakukan pembersihan dari awal sampai habis. Semoga kita akan melihat parti UMNO ini berlayar di samudera dengan penuh ketenangan. Anak-anak kapal yang tak baik, tendang ke laut. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan selamat berhujung minggu.